Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 9 Januari 2025. Warga kerja Eastern Sabah Security Command ESCOM diminta terus memperkukuh momentum kerja sebagai satu pasukan dalam suasana gembira dan bersemangat kental. Mereka juga perlu terus kekal meningkatkan usaha berlandaskan dasar dan polisi Kementerian Dalam Negeri KDN serta kerajaan negeri. Komander ESCOM Dato' Victor Sanjos berkata, seranan itu adalah selaras dengan keazaman agar Zon Selamat Sabah Timur Zon kekal selamat dan kesejahteraan komunitinya sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat Tahun Baharu 2025 sempena Majlis Perhimpunan ESCOM 2025 kepada 140 warga kerja ESCOM di Lahad Datu. Dato' Victor turut menzahirkan penghargaan kepada semua termasuk pengamal media yang telah membantu dan menyokong usaha ESCOM sepanjang tahun 2024 sehingga banyak kejayaan luar biasa dilakar. Kerjasama ini diharap kekal dan diperkukuh tahun ini kerana ESCOM akan terus komited menjadi benteng utama dalam menjaga keselamatan, ketenteraman dan kedaulatan negara. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM, Dr. Jamaluddin Muhammad Ali ketika menyampaikan ucap tama dalam majlis ini menyatakan 3 fokus utama bahagian awam ESCOM untuk tahun ini. Ia melibatkan usaha memperkukuh kerjasama strategik, mengadaptasi teknologi baharu dan memperkasa sesi libat urus bersama komuniti Ezon. Sejumlah 5,021 kes denggi dilaporkan di Sabah sepanjang tahun 2024 dengan kes tertinggi direkodkan di Kota Kinabalu iaitu 742 kes, manakala 113 kes denggi dilaporkan di Sabah setakat semalam. Ketua Penolong Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Dr. Fatimah Sabrina Muhammad berkata, daripada 113 kes itu, 17 kes dilaporkan di Kota Kinabalu. Di Kampung Sembulan Lama, terdapat 9 kes denggi yang mana ianya bermula pada 20 hari bulan 12, 2024 dan 2 kes denggi di Taman Teguan Villa yang bermula pada 2 hari bulan 1, 2025 lah. Beliau yang juga Pegawai Perhubungan Kesihatan Exco Kesihatan Negeri Sabah ditemui RTM di Kota Kinabalu. Bagi menghapuskan kawasan pembiakan nyamuk Aedes, pihaknya giat membuat pemeriksaan jentik-jentik di kawasan terlibat serta melaksana semburan racun pembunuh nyamuk Aedes dewasa. Selain itu, Kementerian Kesihatan KKM dan JKNS turut menganjurkan program Hari Denggi ASEAN bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Program sukarelawan kombi juga diwujudkan bagi melibatkan penduduk setempat dalam program kawalan denggi, antaranya gotong royong dan program kesedaran komuniti. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi gelombang monsun Timur Laut 2.0 bersama rakan strategik. Pengarahnya Zainal Madasin berkata usaha itu bagi memastikan keselamatan awam sentiasa terjaga. Bersiap siaga kita bukan saja dari presiden kita yang tentu saja maklum kalau seluruh Sabah ini seramai 1,340 orang. Kita punya strength termasuk PBS, PBB kita. Dan di Keningau ni bagi saya cukupi manpower dengan logistik yang sudah ada untuk menampung atau apa ni orang kata yang menenangi banjir ni. Gelombang kedua ni. Kita nampak juga hujan dan angin berterusan di Semenanjung Pantai Timur dan juga di Sabah. Beliau ditemui RTM ketika lawatan kerja ke Balai Bomba dan Penyelamat Keningau. Menurut Zainal, di Sabah sebanyak 799 kawasan termasuk di Penampang, Sipitang, Tenom dan Beaufort dikenal pasti sebagai kawasan sering berlaku banjir. Dalam perkembangan lain, beliau mengingatkan orang awam agar sentiasa mengutamakan keselamatan terutama ketika musim perayaan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu menyasalkan 2 juta kedatangan pelancong tahun ini berbanding 1 juta pelancong tahun lalu. Pusat ibadat ikonik yang kerap menjadi tarikan pelancong itu menerima kunjungan pelancong luar antaranya dari negara China, Korea dan Jepun.
Pengurusinya Datuk Paiman Abdul Karim berkata, keunikan MBR Kota Kinabalu yang turut dikenali sebagai Masjid Terapung berupaya membantu menjana pendapatan masjid dalam menyelaras segala aktiviti berkaitan pembangunan rumah. Ia sekaligus membantu meningkatkan ekonomi pelancongan negeri. Yang paling banyak China lah, China, Korea, Jepun dan sekeliling seluruh dunia lah ada. Ya, tahun ini we expected more than 2 million. Even every day, hari-hari kita mendapat pelancong 400-500 orang. Yang baru-baru, yang cruise datang baru-baru ini, ada 5,000 person, tapi semua tak ke sana lah. Ada pilot, tapi alhamdulillah 2,000 lebih juga datang melawat. So the next crew is datang on the 14. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa teruja mempelajari budaya negeri Sabah. We just travel and then look around, and we know that here is very famous, and we come with our friends. Yes, we want to have a look. And we want to know more about the culture about this country. 我就觉得这个很特别，因为在水上，然后之前也去过土耳其那边，然后土耳其那边我也有进去，但是这边我感觉就是更加的，怎么说呢？就看到都在里面那个叫祷告是吗？然后就觉得感受你们这边的一个文化，我觉得特别好。有啊，买了很多，就买了那些巧克力啊、咖啡，还有那个一些其他吃的吧。Frankly speaking, I'm first time to visit Malaysia. It's a very grand and wonderful, great experience to try on kurta, this clothes. It's a very good place to visit. White Wall is very grand, and I haven't seen this place when I was born after. So this is very interesting place to come. Kenaikan kadar bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan fly siswa daripada RM300 kepada RM400 bermula 1 Januari lepas disambut baik golongan mahasiswa di negeri ini. Mereka yang ditemui RTM menyifatkan kenaikan kadar bantuan subsidi itu bertepatan bagi membantu pengurusan perbelanjaan mahasiswa. Kalau saya sangat rasa inisiatif ini sepatutnya diteruskan, terutamanya untuk cuti-cuti semester lah. Macam kerajaan-kerajaan patut peka, terutamanya untuk swasta ataupun awam punya universiti. Sebab percutian kami ni kan berbeza. Jadi bila benda tu dititik beratkan, contoh macam UiTM, UMS, sebab di kawasan-kawasan politeknik, student-student yang semenanjung ni boleh apply fly siswa ni. Mungkin inisiatif ini boleh ditambah baik dengan mungkin bukan secara one-off setahun, tapi juga kita mengikutkan tahun pengajian itu mungkin 2 kali. Supaya sebab student ini ada 2 semester dalam 1 tahun. Mungkin SEM 1 mereka digunakan, SEM 2 pun mereka juga boleh digunakan untuk inisiatif inilah. Bagi saya, komen saya memang baguslah untuk bagi student. Saya ada antara penerima faedah inisiatif tersebut, memang sangat membantu untuk mengurangkan beban dalam membayar kos tiket penerbangan tersebut. Saya berharap inisiatif ini kalau boleh dia boleh diteruskan lagi dan dia boleh diberkasakan lagi, dipertingkatkan lagi dari segi angka macam sekarang dia dari 300 dia naik nilai kepada 400 sudah. Pada Disember 2024, Perdana Menteri mengumumkan peningkatan kadar bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan fly siswa yang akan memberi manfaat kepada kira-kira 60,000 mahasiswa yang menggunakan penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK akan melaksana penutupan sementara beberapa kawasan pada Sabtu 11 Januari ini. Penutupan sempena program KK Clean Up Day 1.0 Bandaraya Kota Kinabalu itu bermula pukul 8 hingga 11 pagi. Menurut kenyataan di laman Facebook DBKK, penutupan tersebut bagi memberi laluan kepada operasi pembersihan kawasan-kawasan terlibat. Antaranya Pasar Besar Kota Kinabalu, Pasar Ikan Kota Kinabalu dan tempat letak kereta Pasar Besar Kota Kinabalu. Turut ditutup di Walai Haruman, di Walai Mata Biru, di Walai Mutiara, di Walai Suri dan di Walai Cincin Anjung Kinabalu. Kawasan-kawasan terlibat akan kembali beroperasi seperti biasa sebaik kerja-kerja pembersihan selesai dilaksana. Sekian berita pagi Sabah, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.